وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسأتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق Allahul Azim. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, adakah kamu semua telah mengira bahawa kamu semua akan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum lagi mendatangkan ujian-ujian ke atas kamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu, di mana mereka itu digoncang, digegarkan dengan sehaibat-haibat gegar, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul itu, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat hampir. Sadaqallahul Azim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi adalah di antara ayat-ayat awal daripada suratul Ankabut yang menceritakan berhubung dengan syurga
yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja. Dengan Allah Ta'ala senantiasa juga mengingatkan bahawa syurga itu tidak pernah diiringkan oleh Allah, melainkan dengan ujian-ujian, masyaqqah, kesusah payahan yang sangat berat, yang tidak akan mampu untuk dipikul kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, maka satu daripada fitrah yang Allah tahu memang ada dalam diri manusia, ialah manusia mahu kepada syurga. Tanyalah kepada sesiapa pun, pergi tanya kepada pencuri dan perompak penyamun tu, awak ni nak masuk syurga ke tidak? Dia kata nak ustaz. Tapi biasalah ustaz, muda-muda ni kita rembat dulu, esok tua taubat mati masuk syurga. Dia perompak pun nak ke syurga tu, jangan kata tidak. Sementara kita orang-orang masjid, madrasah, surau ni, takkanlah datang masjid tak ada niat nak ke syurga. Baik pergi disko je senang. Semua nak ke syurga. Hatta orang yang gila pun nak ke syurga ni. Pernah wadah pengawal orang-orang gila di Tanjung Rambutan Tampoi itu marah kepada seorang gila yang duduk dalam kandang orang gila dia, kerana dia menjerit, dia membising-bising sangat dalam tempat gila dia tu. Datang wadah ambil selimut pukul dia. Apa dia kata ni bising-bising sangat, terhenti diam ke? Dia kata kau jangan kacau tau. Aku tengah berseronok dalam syurga nirwana aku ni. Orang gila pun masuk syurga juga. Begitu fitrah manusia nak ke syurga tu. Cuma kita maklum, laluan jalan ke arah syurga ini bukanlah jalan yang semudah kita fikirkan sahaja. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, innal abwabal jannah tahta linal suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu syurga itu berada di bawah kilauan pedang. Pengorbanan yang besar mesti dibuat, baru kita ada peluang yang besar untuk mendapat akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga ni bukan benda tiba-tiba sesaja, tak ada. It is not a coincidence matter. Tiba-tiba termasuk pula syurga, alhamdulillah, tak. Dia tak ada, tak sengaja punya, tak ada. Mesti kena usaha, mujahadah, kena beramal. Tak boleh muak, kena fokus, kena minta. Makanya sebulan Ramadan kita diajar minta dua aja. Pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang ni satu. Wahai Tuhan, tolong redha kata aku nak masuk syurga. Ni satu. Yang kedua, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung sungguhlah wahai Tuhan, lempar aku jauh-jauh, jangan masuk dalam api neraka kamu. Dua tu ya. Minta syurga, jauhkan neraka. Itulah yang kita ratib siang malam sepanjang Ramadan ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak hari awal dakwah dia pun, yang dia offer pada sahabat syurga tu. Ada dua perjanjian Aqabah yang berlaku dalam sirah perjuangan Islam ini. Baiatul Aqabah yang pertama dan Baiatul Aqabah yang kedua.
Semuanya berlaku di Mina di musim haji 2 tahun berturut-turut. Setahun 2 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kali pertama Bayatul Aqabah dapat 12 orang nakib. Dihantar oleh Nabi ke Yathrib, yakni ke Madinah. Dipimpin oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia berdakwah rapat selama setahun di Yathrib. Dapat dia tarik tahun depan tu 73 orang. Ikat pula perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam kedua-dua perjanjian Aqabah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu dan mengingatkan kepada para sahabat bahawa kamu semua hendaklah beriman dengan aku. Hendaklah kamu semua mengasihi dan mencintai aku. Tolong aku. Saya dakwah dan perjuangan yang aku bawa ni diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu hendaklah mengasihi dan mencintai aku lebih daripada kamu mencintai diri kamu, isteri kamu, dan anak-anak kamu serta dunia dan segala isinya. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya ya Rasulullah dan insya-Allah kami akan menolong kamu, mencintai kamu lebih daripada diri kamu, kami akan sama-sama berjuang sehingga Islam ni menang, kami buat macam tu, apa yang kami dapat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sepatah aja, al-jannah, syurga, sepatah aja. Tetapi bila kita membaca akan sejarah, selepas daripada peristiwa itu, kamu akan lihat bagaimana dahsyat dan haibatnya pengorbanan, pembelaan yang telah diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum hanya kerana kalimah sepatah al-jannah, syurga. Semua tahu dalam memberikan infak sedekah pada jalan Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila ditanya apa yang tinggal kepadamu wahai Abu Bakar, beliau hanya menjawab, taraktullaha wa rasuluh. Yang tinggal kepada saya hanya Allah dan Rasul saja. Kerana apa? Al-jannah, sepatah syurga. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ditangkap oleh puak-puak kafir di Mekah, kemudian dipalang kayu, dicacakkan di kawasan Tana'im, tempat kita melakukan miqat sekarang ini. Kemudian orang-orang kafir jahiliyah Quraisy ambil sikin, pisau yang tajam, potong daripada kaki, dia slash kiri kanan. Setiap kali dia potong, berpancutan darah keluar. Dia tanya kepada Khubayb, wahai Khubayb, maukah kamu jika sekiranya kami tukarkan Muhammad di sini dan kamu dibebaskan? Khubayb menyatakan, demi Allah, aku tidak akan mengizinkan walaupun satu duri mengenai akan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku cintai. Kamu nak kerat aku, nak kelar aku, nak bunuh aku, bunuh. Aku tidak akan bersedia meletakkan Rasul di tempat aku, demi Allah. Dipotong dari bawah, kiri kanan sampai lutut, sampai paha. Setiap kali ditanya, itulah jawapan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Akhirnya naik ke perut, keluar tali perut dia, kelar lagi di atas, naik ke dada,
Lama-lama kapi kurang naik fedap, nampak degil sangat, dia slash kiri kanan sini, putus orang, syahid dalam keadaan terpalang di palang kayu di Tanaim. Kerana apa? Al-Jannah, sepatah aja, syurga. Setiap kali nak terjadi jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para sahabat, bersegeralah kamu mendapatkan syurga yang disediakan oleh Allah, yang luasnya seluas antara langit dan bumi. Pada hadapannya musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, bersegeralah kamu merempuh musuh. Tidak. Walaupun musuh berada di hadapan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersegeralah kamu mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat rempuh. Lihat saja Hanzalah radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud. Hancur sekujur tubuh Hanzalah. Tidak tinggal kecuali ibu jari kaki yang kanan sahaja. Ibu jari kaki kiri pun tak ada dah. Hancur sehancur-hancur ditetak musuh. Mengapa Hanzalah boleh pergi ke tahap ini? Al-Jannah, syurga. Demikian hati, jiwa dan iman yang dimiliki oleh para sahabat. Bagaimana bila dikatakan tentang neraka, pengsan mereka terus. Ada yang pengsan 3 hari. Kalau Sayyidina Utsman radhiyallahu an dibacakan ayat-ayat neraka, pengsan selama 3 hari. Ada sahabat yang bila dibacakan tentang api neraka, seketika terus terbau hanyir-hangit, seolah-olah kulit mereka telah terbakar di saat itu juga. Apabila disebutkan syurga, begitulah keadaan para sahabat, menggentar hati mereka. Lalu tindakan akhlak amalan mereka sesudah itu, semua menuju ke arah prestasi yang terus meningkat dan mendapatkan syahid, menjadi syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak faham bagaimana dengan kita ni. Adapun kalimah syurga ini sudah ribuan tahun kita diperdengarkan oleh para ulama. Ceramah-ceramah bab neraka, beratus ceramah dah kita dengar. Bulan-bulan Ramadan yang kita lalui, sudah berpuluh-puluh tahun kita lalui. Tapi bila diceritakan tentang syurga, tak macam tu je, tak nampak macam menangkap gairah macam para sahabat tu, tak ada. Meleleh, hanyut, koyu macam tu. Kok bila cerita syurga tersentak Allah, Masya Allah Ustaz, tak ada, tak tahulah hati kita ni macam mana. Kok kata syurga tu tak apalah, neraka pun tak nampak kesannya pula. Tak selamba buat tak tahu. Padahal neraka tu cerita api tu, api neraka. Dia mendengar tu kat luar bakar ke, api duk ke. Yang ni cerita api ni neraka, tak macam tak menangkap, tak ada kesan. Lalu berapa kali Ramadan lagi yang kita nak ni? Anak, anti, antum semua nak berapa puluh tahun lagi Ramadan baru kita nak berubah. Banyak mana lagi Ramadan yang kita nak minta dengan Allah Ta'ala? Tak ada peningkatan dari segi amalan kita, penghayatan kita. Tak menyentak dalam hati langsung, tak ada. So yang ni kita kena cek, kita kena muhasabah. Padahal Allah Ta'ala tu dia nak bagi syurga, ya Allah, ya Rasulullah, semurah-murahnya Allah Ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeli daripada orang-orang yang beriman ini
jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Dan Allah Ta'ala membayarnya dengan syurga. Allah istihad dalam ayat ni, dia nak beli kita, lepas tu dia bayar dengan syurga. Bukan US dollar, syurga. Dia beli kita, dia nak bayar. Para sahabat dan sahabiah sekalian, kita tidak akan menemui di atas dunia ni, takkan jumpa orang yang buat sesuatu kemudian dia beli sesuatu yang dia buat. Mana ada? Kita dapat tanah pusaka, alhamdulillah, ayah dah meninggal, kita tengok nama kita ada 1/6 bahagian kita dapat, bagi 6. Alhamdulillah, berasa nak buat rumah, kita pun tukang sendiri buat. Dan setiap rumah yang kita buat, kemudian kita iklan, kita letak harga rumah ni 500,000, lepas tu kita beli sendiri. Ada riba dia orang? Tak ada. Biasanya kalau kita buat rumah, orang lain beli. Balik kampung, kita buat projek ayam kampung. 2 hari lagi dapat maklumat, Jabatan Pertanian akan hantar 100 ekor benih ayam kampung. Kita pun seronok buat reban ayam untuk muatkan 100 ekor ayam kampung ni. Bila kita dah buat reban ayam, dah siap, kita beli reban tu. Ada orang buat macam tu? Tak ada. Kalau kita nak beli, orang lain buat, orang lain jual. Mana ada barang kita buat, kita iklan, kita jual, kita beli, kita bayar. Tak dibuat ada orang pun. Tapi Allah, dia buat kita, dia istihar, dia beli kita dan dia bayar dengan syurga. Kamu ingat pemurah macam mana Allah Ta'ala ni? Benda yang tak ada orang buat punya, tu kata kayanya Allah Ta'ala. Sengaja dia nak tunjuk betapa pemurahnya dia di hadapan manusia. Aku memang pemurah. Patutnya kalau Allah nak beli manusia ni, orang lain lah buat. Na'udzubillah, buat olok-olok Tuhan lain lah buat manusia ni. Bila Tuhan lain yang buat manusia tu dah siap, dia iklan, ada ke mana-mana Tuhan nak beli ni manusia aku buat, Allah pun angkat tangan, tak apa, aku beli lah, anak aku bayar syurga. Dia pun beli. Bolehlah berkira, biasalah proses tu nya. Ini dia buat, dia beli. Mana ada kaedah macam tu? Tapi Allah buat dan dia beli benda yang dia buat, yakni manusia tu. Pemurahnya dia. Dia tak nak kira sangat ke kita. Memang aku buat, kamu marilah ambil syurga, pergi masuk. Macam tu murah Allah tu. Walaupun dia beli, dia buat tawaran ni murah-murah, tapi dia milih juga. Yang dia nak beli itu bukan semua. Oh, kalau pakai beli bayar syurga semua, senang lah. Orang kafir dapat, munafik dapat. Dia adalah syarat dia letak tu, biasalah, benda baik. Innallaha ashtara minal mu'minin, mukmin muslim pun dia tak tu lagi. Takat mengaku Islam aja dia tak lagi mukmin tu. Tambah Melayu awal-awal dia tolak, dia tak ambil. Kena jelas ni, duduk letak akidah, jangan hanyut. Allah Ta'ala tu boleh dia beli macam tu aja, padahal dia yang buat kita. Bayangkan kepemurahan Allah Ta'ala. Tu sebab para sahabat radhiyallahu anhum yang nampak dan memahami benda-benda macam ni, bila dipetik jadi Allah pun jadi terus. Jihad terus gempur, tak paling dah. Derma bagi habis semua, tak tanya dah. Sebab tawaran syurga tu terlalu hebat. Macam tu sahabat bila sebut al-jannah dah cukup, tak payah ulang banyak dah. Dia tahu peranan apa dia nak buat, dia tahu dah. Kita tu lah macam tadi, berulang-ulang, tapi berjuang kan tak berjuang, berjihad, tuan-tuan semua pun, ibu-ibu pun. Cuma macam tu je nampaknya.
tak pergi ke arah. Nah, jadi kita kena faham, ambil peluang masih dalam ibadat Ramadan ini untuk kita menjernihkan akidah sejernih-jernihnya. Dan sebab itulah dinamakan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Manusia dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu tu tadi dididik dia betul-betul. Dan bila disebut latihan ya, tarbiyah ini tidak ada jalan pintas. Biasanya untuk berjaya, untuk dapat apalagi syurga, mesti melalui ujian-ujian dan latihan-latihan yang bukan kepalang beratnya, masyaqqah yang hebat. Kena bagi masa, kena buang masa, kena fokus, kena sabar menghadapi ujian-ujian. Istiqamah berulang-ulang sampai ke tahap rasa insya-Allah Ustaz, saya rasa insya-Allah qualified dah saya ni Ustaz. Yakin saya Allah Ta'ala akan beli saya dengan syurga. Sampai tahap macam tu. Nak pergi ke situ tu, ujian dia tu tidak ada jalan pintas, melainkan berat-berat ujian dia semua. Jangan ingat mudah. Allah akan uji terus menerus. Sekadar boleh agaknya kita berkongsi contoh. Saya ambil sekadar contoh lah dalam bidang sukan, bola sepak dunia lah. Saya ambil David Beckham lah, senang. Banyak geng kelab MU sini ya. Beckham ni memanglah semua orang tahu dia punya free kick. Kalau kata free kick dia ambil, dah boleh tulis 1-0 dah. Belum tendang lagi tulis dah 1. Boleh dah. Tak ada goalkeeper yang dapat tangkap, hampir tak ada yang dapat tangkap. Dan nak tangkap macam mana? Bola tu datang kena lepek, huruf C bola tu masuk. Macam mana nak ambil? Dia tendang tu goalkeeper sini memang lurus dekat goalkeeper bola tu mula. Datang dia kena ke sana mana? Lepas tu masuk semua dekat bucu. Saya baca kisah David Beckham. Walaupun ustaz, apa salah nak baca? Tak ada lah aku baca David Beckham, lepas tu datang kuliah dah sebelah pendek atas. Membaca, mengambil contoh, tak apa salah. Nak kongsi dengan kawan-kawan anak-anak murid kita. Beckham ni kalau dia turun buat latihan, dia mesti memastikan membuat 1000 tendangan setiap latihan. Tidak kurang 1000 penendang dia. Sebab itu dia punya penendang paling laju 150 km pernah direkodkan. Yang tu kalau dia tendang, kita goalkeeper tu sadut try selawat 7 lah, baik mengelak bagi masuk sudah lah. Kita tahan tu waktu asar, tu tangkap, tumbang, bola tak masuk. Lepas maghrib kan tahlil arwah, tu jawab dia. 150 km penendang dia. Tiba-tiba jadi je kata, dengan latihan kesungguhan, patah kaki, pergi berubat, saraf pinggang, semua dia tanggung kesengsaraan. Nak pergi ke tahap tu bukan senang. Dia buat free kick tu, kalau kata ni tiang gol, palang gol ni, dia bucu kiri kanan tu, dia letak tayar kereta, dia letak bucu tu, bucu ni satu. Dia tendang, pastikan bola tu masuk di tengah tayar kereta tu, baru masuk dalam gol. Beckham. Selagi tak masuk dia tendang. Tu yang sampai 1000 penyepak sekali dia turun. Macam orang gila di atas padang. Masuk, dia undur 5 langkah, tendang dari jarak jauh lagi. Masuk, undur lagi, sampai ke garis tengah tu. Kutip bola susun, tendang sampai daripada tengah tu dia tendang melencong masuk bucu, celah tayar tu, baru dia rehat sekejap. Dia memastikan 1000 tendangan setiap kali turun padang. Sebab itu dia hebat, dia world figure, gaji dia mahal. Gaji Beckham tak banyak, $1,000,000 seminggu ya. Sekali dia sign kontrak, kelab mana pun 3 tahun.
Kita ni tukang kira je lah. Banyak duit orang, bukan duit kita. Yang duit iklan lain. Kalau Beckham turun main satu game, ada dekat t-shirt dia Adidas jersey dia. Tahu berapa puluh juta pula Adidas bayar. Ada Chop Asia, Tony Fernandes bayar pula berapa juta, ada kontrak. Sebab iklankan syarikat tu. Yang tu tak terkira duit dia dalam bank, tak tahu jumlah. Beckham ni banyak. Sebab itu masa dia bertunang, cincin dia beli, cincin tunang untuk bini dia tu, harga 80 juta US dollar. Mahal sikit lah pada Kak Rosmah punya. Tak sungguh. Bukan lawak-lawak ni, cakap betul. Tu, dia pergi tahap tu, tak tahu jadi aja. Tidak ada jalan pintas, tak ada. Mesti melalui dan mengharungi ujian cabaran-cabaran getir. Nak kata berapa kali terseliuh patah dia tu, baru sampai ke tahap tu. Tiger Woods, pemain tenis dunia, ratus-ratus juta duit dia menang main tenis. Hebatnya dia bermain tenis, main golf. Tiger Woods ini kira daripada manusia tu berkalih jadi rimau lah, bayang. Hebat. Dia juga menyebut, dia memastikan kalau dia turun buat latihan mesti 1000 pukulan baru dia berhenti. Macam orang gila seorang-seorang tengah padang. Sungguh tuan-tuan. Pukul, kejar bola tu ikut, pukul lagi, lega-lega seorang. Padahal kan takat masuk lubang tu, pegang je, bor dan lubang kan senang ya. Dia pasal akal pun pendek, buat macam mana? Dia pastikan 1000 pukulan yang kena. Bukan macam kita. Kita kalau buat 1000 pukulan main golf ni, 980 pukul angin, 20 je kena bola. Tu pun 15 sipi-sipi. Dia 1000 pukulan tu kena semua. Tu baru dia pergi tahap dia tu. Kalau tenis kita ambil Djokovic. Djokovic ni idola saya dalam tenis. Takat minat sukan je lah. Dia ni masa berlaku perang di Bosnia Herzegovina, Djokovic ini, dia ada di Bosnia, terkepung, tak sempat lagi keluar. Oleh kerana Serbia bom merata kampung, kemudian banyak kolam-kolam renang ni pecah kena bom ni. Maka tinggal begitu kolam-kolam renang ni, yang runtuh, yang pecah, air habis semua. Kosong kolam seluar luas. Dia kebetulan ada raket lama, ada 2-3 biji bola tenis. Tak ada apa nak buat pasal perang. Dia turun pagi, dia balik malam. Dia turun pagi, dia balik malam. Berdiri dalam kolam tu, lambung bola tenis pukul, lambung pukul. Dia training serve seorang-seorang dia. Dia pukul, dia memastikan 1000 pukulan baru dia balik ke rumah. Djokovic. Bola tu kena ke dia, melantun datang tangkap, pukul balik macam orang gila seorang-seorang. Dia fokus, dia bersungguh, dia memberikan komitmen, bagi masa, dia buang masa dia, baru dia datang kejayaan. Cuba kalau David Beckham ataupun Tiger Woods misalnya, dia turun latihan tu sebulan dalam setahun, agak-agak boleh berjaya macam hari ni. 11 bulan tak ke mana-mana, tak nampak turun padang. Sebulan je dia datang. Tu pun sebulan dia datang tu, 3 hari akhir dah tak ada, dah balik kampung pula. 1 malam dah dalam perjalanan ke kampung pula. 11 bulan tak nampak, tak turun padang. David Beckham tu lah ya. Lepas tu berkhayal nak masuk syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Allah tanya. Tanya Cindy, kamu dah kira nak masuk syurga? Amal kamu banyak mana, ujian tak setara mana pun. Tuan-tuan, malu kita dengan Allah kalau kita baca Quran. Malu tuan-tuan. Ini benda-benda kena muhasabah lah. Jangan ghurur, jangan khayal.
syok sendiri, double S. Ya. Petang-petang lepas asar tu berdiri dekat tepi rumah tu, urut janggut tengok langit senyum. Ai buat apa tu Bang Haji? Menengok syurga mana nak masuk nanti dulu. Jangan semak amal awak tu. Ya, kita muhasabahlah. Takut kita tuan-tuan, takut. Di Mesir ada seorang hafiz, nama dia Syekh Jibril. Ini memang Masya Allah. Suatu saya di Mesir, saya pergi masjid dia, besar tuan-tuan. Iskandaria pun saya tengok ada juga. Dia kalau pimpin solat tarawih ni, Syekh Jibril ni, 200,000 jemaah sekampung habis keluar semua. Sedapnya bacaan Quran dia. Allah, kalau Syekh Jibril ni kalau dia baca, ya Allah, tak tahulah lidah tu. Maniti mengalir, sedap. Kalau macam tersangkut sila, ada pum, dia lompat tu, dah masuk balik ayat tu. Kejap sangat, berapa saat aja. Ni Syekh Jibril ni ulama besar Mesir. Ada Perak ada seorang Mak Jibril. Ayam tu lain. Itu biasa dengan ayah Pin, yang kau minta wahyu lah kat dia, tak pasal-pasal aja. Ya. Syekh Jibril ni hebatnya dia baca Quran. Anak murid dia pernah tanya dia, Tuan, macam mana Tuan boleh pergi tahap macam ni baca Quran? Sedapnya, seronoknya kami dengar. Apa jawab Syekh Jibril? Demi Allah, aku telah mengkhatamkan 1000 kali Al-Quran. 1000 kali dia khatam dah, duduk baca terus lagi tu. Nah, berapa orang di kalangan kita yang dah khatam 100 kali Al-Quran? Jangan angkat tangan. Angkatlah, saya nak kira jerawat je, bukan nak marah. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab kita tak serius. Kita tak nak ambil betul-betul nak tu. Tak ada. Ikut-ikut mood nya. Ada mood buat, tak ada mood tak ada. Pergi masjid surau mana-mana, tarik handbrake, enjin tak mati lagi. Maaf mam, nak tanya mam sini 20 ke 8? 20. Terus dibagi kamu, cari surau lain pula. Lepas nak masuk syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu duk kira kamu nak masuk syurga dah. Tuan-tuan, inilah dia yang dipesan, diingat selalu oleh Nabi supaya kita muhasabah diri. Sahabat-sahabat ni pasal itulah iman yakin, itulah lain tuan-tuan ibu-ibu. Syurga ni ya Allah, tak tahulah hebatnya. Disebutkan oleh para ulama, syurga yang paling bawah sekali. Orang Perak kata laih-laih punya. Kira dogol punya lah, yang bawah sekali tu. Yang tu pun kehebatan dia 9 kali dunia dan segala isinya. Itu yang ambil lekeh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu penyangkut baju dalam syurga. Ada penyangkut baju. Kan syurga tu istana, rumah, ada bilik. Nak salin baju pakaian, sangkut. Penyangkut baju, ada satu penyangkut baju dalam syurga, lebih hebat dan mahal daripada dunia dan segala isinya. Lu'lu' wal marjan, dibuat daripada mutiara putih. Apa ya Allah, tak dapat kita nak gambarkan. Itu sebab para sahabat radhiyallahu anhum, bila disebut je syurga, nah, istilah kita menyebut hyperaktif, proaktif. Dia lompat terus, dia tak tunggu dah. Kita duk dengar syurga puluh tahun dah, tapi macam tu lah, macam tu. Tak tahulah. Nah, jadi kena perkuat lagi. Sebab untuk ke syurga ni ujian akan berlangsung terus. Lihat apa yang sedang berlaku di Syria, di Mesir. Dr. Muhammad Mursi, Presiden Mesir itu, betul-betul anak didik tangan ikhwan daripada Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ada tahun-tahun ditembak dan dibunuh Syahid Hasan Al-Banna itu.
Bagaimana ratusan ribu anggota ikhwan ditangkap, diseksa, bahkan dibunuh di dalam penjara-penjara di seluruh Mesir. Mana-mana anggota ikhwan yang berniaga, ada yang ke tahap memiliki harta beratus-ratus juta US dollar kerana berniaga secara jujur, secara Islam. Dirampas dan dibekukan hak milik harta mereka di bank-bank di seluruh dunia. Ini pernah berlaku di zaman Hasan al-Banna. Kemudian berjalan terus ikhwan dalam keadaan sir kerana tekanan yang begitu kuat. Dengan takdir dan kehendak Allah, menang ikhwanul muslimin. Setahun sahaja berlaku rampasan kuasa macam di negeri Perak. Sama je kepala otak sekular ni, serupa. Perak hari tu dia guling, dia rampas, Mesir pun dia buat macam tu. Sana Ipa, yang sini besan dia, serupa aja. Bagaimana digulingkan kerajaan yang sah, sekarang sedang naik kerajaan yang haram dan zalim itu. Kita menyangka setelah habis ujian di zaman Hasan al-Banna, bila menang Mursi, selesailah ujian dan akan tegaklah khilafah. Belum lagi. Allah hanya baru muqaddimah. Yang berlaku tu baru sikit, dia nak uji lagi. Kerana yang menang ini orang-orang yang bersembahyang. Yang sembahyang yang sebenar-benar. Sebab itu Allah uji, tengah rokok ditembak di kepala, sedang sujud dibantai, ditembak, pecah tengkorak kepalanya. Bergelimpangan ratusan syahid ketika solat subuh di dataran Rabi'atul Adawiyah. Diuji lagi. Yang mati, yang syahid bergelimpangan ditembak itu terdiri dari kalangan para doktor, profesor, pensyarah-pensyarah dalam bidang sains, fizik, kimia di Universiti Al-Azhar, pensyarah dalam bidang kedoktoran, ulama syekhul yang faqih dalam 4 mazhab, semua di kalangan yang hafiz, yang hafal Quran. Itu bukan sengkek-sengkek yang dia bunuh tu, on target semua tu. Adakah mereka berganjak? Tidak. Mereka terus bertahan. Allah uji lagi. Kemarin sudah dikeluarkan arahan oleh Jenderal As-Sisi, laknatullah, jenderal tentera yang jahat ini, bahawa mereka akan menembak semua yang masih ada di dataran Rabi'atul Adawiyah itu, menggunakan peluru-peluru hidup. Mana-mana yang ingkar akan digelek dengan kereta-kereta kebal mereka. Tetapi muslimatnya, musliminnya, anggota ikhwanul muslimin menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah menjadi pelindung kami. Mereka terus istiqamah sampai sekarang. Im nasrullah wa imma syahadah. Menang dengan pertolongan Allah, ataupun kami akan mati syahid mendapatkan kemenangan itu. Mereka tidak boleh undur dah tahap yang ada sekarang. Boleh jadi orang akan berkata, tak apalah Ustaz, daripada banyak mati, mengalah dulu, nanti lepas 6 bulan akan buat pilihan raya. Betul. Selepas sebulan aja nanti ikhwanul muslimin akan diharamkan. Nak bawa ke 6 bulan tu, semua bakal-bakal calon ikhwan akan dibunuh dan disumbat dalam penjara. Ikhwanul muslimin diharamkan. Pilihan raya apa? Sebab itu dia kata 6 bulan tu. 6 bulan tu projek untuk habiskan semua. Sebab itu ikhwan tidak berganjak. Mereka terus diuji dan tetap istiqamah. Bagaimana umat Islam yang ada di Syria, ahli sunnah wal jamaah yang sedang dibunuh dengan kejam oleh tentera-tentera Bashar laknatullahi alaih, terdiri dari kalangan Syiah Rifadah. Di Iraq, mana-mana anak-anak yang berumur 4-5 tahun yang bernama Abu Bakar Umar ditangkap oleh orang-orang Syiah, dimasuk dalam oven, dibakar hidup-hidup.
Di Syria mereka merogol, menyeksa dan membunuh muslimat kita. Ini puak-puak Syiah. Mereka memaksa ahli sunnah wal jamaah melafazkan ucapan la ilaha illa bashar. Tidak ada ilah, Tuhan yang disembah melainkan bashar. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah diseksa dan dibunuh. Mereka tak bunuh tembak, mereka seksa dulu, tikam pisau sikit-sikit, potong sebelah sini biar putus urat ni, urat lain biar dulu. Diseksanya, dia sembelih dekat pangkal rengkung ni. Sini tak ada urat apa sangat, dia potong ni terbuka, darah menyembur je, orang tak mati lagi. Lepas tu dia ambil traktor besar, dia jalankan, dia gelek, memancuk-mancuk darah. Mereka menanam ahli sunnah hidup-hidup di Syria. Tuan-tuan boleh buka YouTube, tengok gambar-gambar, banyak ada. Bukan ungkapan, bukan ciptaan, tapi satu realiti yang berlaku. Mereka terus diuji. Tak tahulah kalau azan maghrib di mana korma, di mana IT, zam-zam dan sebagainya. Bandingkan dengan yang kita lalui. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kamu berkira-kira kamu nak masuk syurga Tuhan dah? Hadirin sekalian, soalan Allah ni dia panggil mas'ulun ingkar, soalan ingkar. Sindir lah, orang Melayu kata sindir. Jangan khayal sangat, ya. Banyak lagi benda yang kita kena buat. Berjuang, berjihad, membersihkannya, banyak lagi. Jadi kita berharap kita mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kadang-kadang bangsa Melayu ni ambil nak senang aja. Saya bagi contoh, tapi tak berlaku di sini, setengah tempat terjadi juga. Apabila datang Ramadan, umumnya kebanyakan masjid, madrasah, surau, mereka akan keluarkan borang tahlil arwah. Ini di mana-mana. Jadi mintalah anak qari'ah, anak jemaah, mana nak buat tahlil, tulis nama, lepas tu bagilah sedekah. Itu kita kira wajar, ya, sangat wajar. Sebab bila sebulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, elektrik, ya, penggunaan kipas, lampu ni dia meningkat daripada bulan-bulan lain. Ya, tarawihnya habis dah 10.30, tu more lagi pukul 11. Tu ada grup-grup baca Quran, tadarus pukul 12. Kan pukul 3 dah buka dah, tahajud pula gitu begini. Jadi banyak duit-duit itulah diguna oleh masjid, madrasah, surau, bayar api apa semua yang meningkat bulan ni. Patak elektrik naik pula, ya. Alhamdulillah lah, tahniah je lah, nak sangat. Ini jadinya dibagi derma tu, itulah kena buka puasa, siap pula mori apa semua. Buat bubur lambuk yang makan lain, yang bagi free lain. Dia tak boleh kurang tu, tak kurang seorang dua tak dapat satu taman mengutuk. Mengutuk je ramai, menolong tak. Jadi pihak surau masjid kadang sebab salah, duit tak cukup. Itulah dibuat borang tahlil, tulis nama, lepas tu bagilah derma ikhlas. Duit itulah ada orang guna. Banyak tuan-tuan nak bayar duit air, duit apa, kadang nak besarkan tandas. Mereka memikirkan manfaat, maslahah, kebaikan untuk jemaah. Maka nak karya anak jemaah pun bagilah borang. Tapi ada tuan-tuan, ya, dia hantar nama tu 120 nama, seorang dia aja. 9 keturunan nasab dia tu dimasuk. Sejak daripada arwah Unyang sebelum Perang Dunia Pertama, dia tulis dah nama tu, sampailah 120 nama. Suruh kita buat tahlil. Kita ni kuli bapak dia, kuli batak Tok Wan dia. Dia ingat kita JK masjid macam tu. Agak-agak yo tulis 120 nama. Bawah tu bersama ini, kat borang tu memang dia tulis bersama ini disertakan sumbangan derma ikhlas RM10. Puih, bagi nama 120 orang derma RM10 ikhlas. Kalau ikhlas agak-agak lah 120 nama, buatlah 500. RM10 ini ikhlas. Cuimbang elok-elok, jangan dikuda, dibuli je jemaah.
Jadi kuli Batak je nak baca tahlil untuk arwah keturunan awak. Bagi 2-3 nama sudahlah. Yang beratur-atur lain tu kau tahlil lah kat rumah nak beranak. Satu malam ambil 10. Habis ke bulan Ramadan selesai 300 nama. Ni selagi ada disusun. Dah je ke masjid luar bendul pula. Disuruh siap baca tiap-tiap malam lepas isyak sebelum nak tahlil. Siaplah umur 88 tahun. 10.40 baru habis baca nama. Bila nak tarawih apa semua? Pertama arwah Joyah binti Kundo, yang ke-58 Kasim Selamat, yang nombor 100 ya, Ramli bin Abu, nombor 120 diam aja. Tengok Bilal pula dah meninggal, tambah seorang lagi tahlil malam. Apalah macam ni. Ya, kita nak kariah ni pun agak-agak lah. Jangan kau lanyak pakai lepas tangan JK surau buat semua. Agak-agak lah. Timbang rasa kesian lah sama. Kau nak 120 bubuh, tapi letak ni 1000 saya bagi. Tahan lah sikit. Laju je dia baca di Bilal tu. 1000 masuk. Dia bagi RM10. Orang lain bagi satu nama, bagi 100 pun ada. Bila orang cakap inilah ustaz-ustaz ni tak ikhlas. Tak adanya dah. Kau sampai 100 lebih buat kat rumah je. Jangan nak menyusah masjid surau, banyak kerja nak dibuat lagi. Tahulah orang buat ikhlas tak ikhlas ni nak ceceh pula. Dah lapar ni mula aku nak angin. Hadirin sekalian, inilah Ramadan mengajar kita berkasih sayang. Letaklah amal kena pada tempatnya. Tak usah khayal lah kata dah masuk syurga. Kau takat sebulan dia datang surau, bulan lain tak ada, tak payahlah. Kena latih betul-betul. Akhirnya penutup, agak-agak boleh ke tidak? Kalau tadi dia orang pukul semua tu 1000 kali, tendang 1000 kali, Syekh Jibril pun 1000 kali khatam Quran. Agak-agak kita nak tanah azam, buat sembahyang sunat 1000 rakaat sehari, boleh tak? Berat ustaz. Tak apa. Kalau dalam sebulan 1000 rakaat, sebulan pun rasa macam boleh, tapi rasa tak boleh lah ustaz. Dia jawab lagi tu. Tak apalah, kita target 1000 rakaat sehari dalam 6 bulan. 1000 rakaat dalam masa 6 bulan. Boleh? Rasa insya-Allah boleh. Baik, kita cadang nak derma RM1000 sehari. Pengsan ustaz. Pakai tak bagi jawab dia. Menunggu bonus 500 pun tak dapat lagi ustaz. Dia nak bagi pula 1000 sehari, tak adanya ustaz. Okeylah, kita drag tarik 6 bulan. Dalam masa 6 bulan bersedekah RM1000. Boleh? Sehari RM5, RM20, saya campur 6 bulan 1000. Rasa boleh ke tak? Kita letak target baca Quran 1000 ayat sehari. Ustaz gila ke? Bila Quran je gila. Kalau utusan kau baca depan ke belakang dengan nombor-nombor semua, okey. Baca Quran gila, baca utusan tak apa pula. Baiklah, kalau 1000 ayat sehari itu berat, anak pun tak mampu. Kalau dalam sebulan ni 1000 ayat, alah 1000 ayat saya ingat dalam 20 muka je, lebih kurang gitu je. Boleh ke tak? Berat ustaz. Okeylah, let's say kita ambil 3 bulan 1000 ayat. Boleh? Boleh. Itulah benda sebenarnya. Berpuluh tahun kita beramal, kita tidak pernah schedulekan, jadualkan amal kita. Ni masalah. Buat tu pakai rempuh randuk naik angin semangat aja buat. Hilang semangat tak buat dah. Tapi kalau meeting di pejabat, cukup kita schedulekan 3 diary meeting. Diary lepe, diary yang lipat-lipat, yang gelembung, macam-macam. Kat mana nak meeting, chair meeting, tarikh, subjek semua cukup. Tapi amal pakai gitu-gitulah ustaz. Kena jadualkan. Kami ustaz-ustaz pun kami jadualkan ceramah kami. Jangan tak dijadualkan. Bertumbuk dengan masjid surau. Dah belaga jadual.
Kena jadualkan elok-elok susun. InsyaAllah saya sangat yakin semua yang ada ni muslimin muslimat, kamu mampu untuk buat. Mampu sangat. Sebab kita manusia dibagi kekuatan yang luar biasa oleh Allah, ya. Sebenarnya kata ulama, cukup satu Ramadan, cukup satu kali Ramadan aja kita boleh berubah sebenarnya. Tak perlu berpuluh-puluh Ramadan, tapi baguslah umur panjang. Tapi berpuluh-puluh Ramadan dah macam tu je, apa ke cerita? Meningkatlah sikit, jangan berlagak macam orang Perak. Saya orang Perak. Kata Perak tak gunakan, saya pun orang Perak juga. Orang Perak ni kadang satu macam lah tuan-tuan. Kita buat tazkirah, okey, sini orang Perak pula bising. Kau dan diam lah, jaga Perak kau sudah lah. Ganggu tarawih lah, apalah. Engkau kat Perak pun tak ada tazkirah dan diam. Kami nak buat kat Selangor, kami punya suka lah. Sibuk lah orang Perak pula bising baru ni. Masuklah surat khabar, tazkirah ni mengganggu tarawih. Saya tak nak kupas lah yang tu, masa tak ada. Tak ada program di Kajang lepas ni, ya. Dan jadi macam orang Perak, selalu kita sebut. Saya pergi ceramah satu tempat. Allah Ustaz, hati Ustaz mengabar pasal pahala-pahala ni. Ya Allah, teman ni nak khabar ke Ustaz. Tak heran Ustaz. Ustaz mengabar kata pasal buat tarawih ni berganda-ganda pahala. Tak heran teman. Hati deme ni semayang tarawihnya sebulan setahun Ustaz. Teman sepanjang tahun sebab nama teman megah tarawih. Malaun betul. Sedap dia mainkan Ustaz, ya. Ke situlah pergi. Jangan duk buat lorat macam orang Perak lah, ya. Come on lah. Mari kita merajaah dan kembali kepada Allah. Kita beristighfar, mohon ampun kesalahan kita, dan minta sungguh-sungguh, ya Allah tolonglah, kesian ke kami. Kami dah tua-tua ya Allah, tak larat. Yang muda-muda pun ikut baran je ya Allah. Ya tolonglah bagi rahmat, keampunan, keberkatan sehingga kami dapat masuk syurga-Mu. Sekadar itulah hadirin hadirat sekalian, tahniah syabas kerana ada majlis meraihkan anak-anak yatim dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat semua rezeki yang diberi kepada kita. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.